mengubah, dia mesti bermula daripada tempat yang salah. Saya berada di dalam UMNO ketika UMNO tiada apa-apa. Jawatan itu hanyalah jawatan, tetapi yang lagi penting adalah tanggungjawab. Tapi apabila Tok Pah tu lari, saya rasa macam, mana pula ni kan? Adakah orang UMNO sebegini ataupun adakah hanya pemimpin saja? Kita takkan khianat. Dalam UMNO ini ada 2-3 perkara yang kita rasakan perlu diubah. Nak masuk dalam cawangan pun payah. Saya mengalami. Boleh diubah. Bukan langsung tak boleh ubah. Bukan jumuk dah. Kalau saya lah dipilih ahli Parlimen Jasin, Allah. Ready memang ready. Orang-orang ni yang bercakap, yang banyak bercakap ni adalah orang yang kalah. Ayah saya memang orang UMNO, mak ayah saya orang UMNO. Tapi ayah saya bukanlah orang UMNO yang mempunyai jawatan. Hanya di peringkat cawangan, itu pun sebagai ahli jawatan kuasa cawangan saja. Saya ini dibesarkan di dalam suasana komuniti yang mana saya tengok sendiri ayah saya, kawan ayah saya yang banyak membantu masyarakat. Ketika itu timbul rasa macam, oh, seronoknya nak bantu orang. Dia bukan fikir pasal politik sebab kita tak tahu. Masa kecil kita tak tahu politik ni. Oh, rupanya ni boleh bantu orang rupanya. Seterusnya bila saya mula bergiat aktif ni adalah masa zaman mahasiswa. Saya di Moskow. Saya menjadi pengurusi Kelab UMNO seluruh Rusia ketika itu. Tapi masa tu menjadi pengurusi Kelab UMNO seluruh Rusia adalah untuk sebagai platform saja. Untuk saya rasa untuk kita kumpulkan student, untuk kita buat program. Jadi mudahlah masa tu nak jumpa dengan menteri-menteri. Tidak langsung terfikir dalam pemikiran saya untuk menjadi wakil rakyat. Habis daripada belajar tu, masa tu UMNO masih lagi megang tampuk kuasa. Saya masa tu di Hospital Ampang dan ketika itu saya tidak bergiat aktif dalam UMNO. Saya masa tu hanyalah sebagai doktor perubatan bagi Biro Kebajikan UMNO Malaysia. Masa tu sebab apa? Saya suka bantu orang, jadi banyak misi yang kita boleh pergi. Biro Kebajikan ni dia pergi ke Sabah Sarawak, jadi saya seronoklah. Saya ikut tu, tidak ada langsung di bahagian di Jasin ni pun saya tidak ada langsung jawatan. Satu jawatan pun saya tak ada dalam UMNO ketika itu, melainkan hanya doktor perubatan bagi Biro Kebajikan UMNO Malaysia. Sehinggalah UMNO kalah. Bila UMNO kalah, saya melihat dengan mata saya sendiri, seolah-olah UMNO ini tak mampu nak bangkit kembali ketika itu. Ramai yang saya rasa idola saya ketika itu menjadi pemimpin tetapi meninggalkan UMNO. Ramai pemimpin-pemimpin tempatan juga ketika itu yang saya rasa saya hormat dia sebagai pemimpin UMNO. Bila UMNO kalah, dia tinggalkan UMNO. Jadi sedikit sebanyak saya rasa, adakah politik ini sebegini? Tapi saya rasa politik tidak sebegini. Yang mengubahnya adalah pemimpin. Dan sebagai pemimpin, dia mesti ada, kata orang pun, jati diri. Jadi bermula daripada itulah sebenarnya saya bergiat aktif dalam UMNO. Ketika UMNO dah tak ada apa-apa, UMNO kalah, saya masuk menawarkan diri sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Jasin. Sebab ketika itu tak ada seorang pun yang nak bertanding. Sebagai Ketua Pemuda UMNO Jasin ni, sejarah dia tak pernah langsung tidak bertanding. Semuanya mesti bertanding. Tetapi masa 2018 ketika UMNO kalah, jawatan Ketua Pemuda UMNO Jasin ini tidak dipertandingkan sebab apa? Tak ada orang nak bertanding. Jadi bila saya masuk bertanding, saya calon tunggal dan menanglah saya. Termasuklah dengan 20 orang AJK Pemuda masa tu. Menanglah 20 orang AJK Pemuda dan bermula dari segi itulah saya rasakan kalau kita nak mengubah, dia mesti bermula daripada tempat yang kalah. Kalau saya masuk UMNO ketika menang dulu, mungkin suara saya mungkin susah nak dengar. Tapi Alhamdulillah bila kita masuk UMNO ketika kalah, dan Alhamdulillah UMNO tu memang 100% nak berubah memang tak boleh, memang agak sukar. Tetapi akhirnya kita lihat ada sedikit perubahan. Termasuklah saya pun terkejut
masa pilihan raya negeri hari tu. Pilihan raya negeri ni, kalau tradisi UMNO, dulu punya tradisi, kalau yang muda nak jadi calon UMNO ni, setidak-tidaknya bapaknya mesti menteri ataupun wakil rakyat sebelum tu. Tapi saya ni background orang kampung. Bapak saya tak ada jawatan langsung. Tetapi UMNO tetap memilih saya. Jadi ini saya sedikit sebanyak, bukan saya saja, di Melaka kita tunjuk ada 87% muka baru. Ini adalah satu harapan yang mana tidak pernah langsung dalam sejarah UMNO begitu. Di Johor 75% semua muka baru. Dan di Melaka, kalau dulu mungkin ketua pemuda ni mungkin 1-2 je, paling tinggi berdua. Tapi kali di PRN itu ditawarkan bertanding ketua pemuda bahagian adalah 4 orang ketua pemuda bahagian bertanding. Dan 4-4 menang. Dan Alhamdulillah Melaka kita menang dengan 2/3 dan juga di Johor pun kita menang dengan 2/3. Saya rasakan itu satu kepuasan. Bukan sebab saya dapat jadi calon dan jadi wakil rakyat, tidak. Saya merasakan bahawa sebenarnya UMNO ini ada harapan dan sinar untuk rakyat terima. Ada sinar untuk kembali balik mendapat kepercayaan rakyat dan rakyat dah boleh merasakan bahawa UMNO ini boleh berubah. 100% agak mustahil untuk berubah, tetapi sekurang-kurangnya ada perubahan ini dan insya-Allah perubahan ini adalah konsisten dan saya percaya sampai satu tahap nanti rakyat akan kembali 100% untuk mempercayai UMNO. Dan sebab apa? Saya berada di dalam UMNO ketika UMNO tiada apa-apa dan sehingga hari ini inilah yang menyebabkan jati diri kita dalam UMNO ni kita kekal setia. Dan juga kita, bagi saya, jawatan itu hanyalah jawatan, tetapi yang lagi penting adalah tanggungjawab. Jadi sebab tu saya dan kawan-kawan yang lain yang pernah jadi adun di Melaka, di Johor, Barisan Pemuda ni selalu juga memang hampir setiap minggu Ketua Pemuda Malaysia Dr. Ashraf akan sentiasa ingatkan tingkatkan amal ibadat, sentiasa istiqamah. Ini memang saya rasa kalau tengok dalam mesej saya dengan Dr. Ashraf tu, ini antara yang biasa ni. Dan kami juga memang hampir sebulan sekali akan ada perjumpaan usrah bersama. Jadi ini, saya rasa ini adalah norma baru UMNO. Suara baru UMNO yang akan menerajui UMNO dalam masa 10 tahun yang akan datang. Jadi itulah bermulanya saya ketika kalah dan hari ini kita menjadi wakil rakyat. Salah satu idola saya adalah Tok Pah. Sebab saya masa zaman student, Tok Pah ni lah yang banyak membantu student. Tok Pah ni orangnya baik sangat. Zaman student dulu nak buat program, Tok Pah ni cakap je program, dia akan panggil ke jeli semua dengan makan, tempat tinggal semua dia bagi. Jadi masa ketika itu Tok Pah ni bercakap mengenai soal pendirian parti, kita kena setia dengan parti, orang muda kena ada pendirian. Tetapi apabila Tok Pah tu lari, saya rasa macam mana pula ni kan. Dan salah satu saya punya idola di peringkat tempatan ialah bekas ketua pemuda sebelum saya, ketua pemuda bahagian. Saya rasa ini adalah satu jawatan yang gah. Tetapi bila UMNO kalah, dia yang pertama lari melompat ke bersatu. Jadi saya rasa, adakah orang UMNO sebegini ataupun adakah hanya pemimpin saja? Bila saya duduk di peringkat bawahan ini, kita lihat sebenarnya yang lari ini hanyalah pemimpin-pemimpin yang ada nama saja. Sebab hanya untuk kepentingan. Orang bawah kekal setia. Orang cawangan kekal setia. Setiap kali mesyuarat cawangan mesti penuh. Sebab apa? Kesetiaan orang bawah ni. Jadi saya asalnya dari bawah. Jadi kesetiaan saya berada di sini adalah disebabkan kesetiaan orang bawah ni. Jadi dah semestinya bila kita berada di atas ni, kita takkan khianat kesetiaan. Jadi itu yang mengajar saya lah untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelum. Kita tak boleh nafikan dalam UMNO ini ada 2-3 perkara yang kita rasakan perlu diubah. Termasuklah bukan UMNO saja, di parti-parti lain juga, PKR, Amanah, DAP juga seperti itu. Perkara yang kita rasa tak boleh diubah adalah bagaimana UMNO ini, kalau orang muda melihat UMNO ini dulu adalah parti yang kata orang pun ini adalah parti kroni. Parti yang mana kalau zaman-zaman dulu, kalau kata nak sampaikan masa tu,
nak masuk dalam cawangan pun payah. Saya mengalami. Apabila kita tak boleh masuk cawangan. Cawangan pertama saya bukan di Melaka. Cawangan pertama saya adalah cawangan Dataran Merdeka. Sebab masa ketika tu kita student nak masuk cawangan tapi tidak diterima di cawangan sini. Jadi masa tu saya masih ingat SUK, Datuk Seri Abdul Rauf, SUK ketika tu. Dia kata tak apa, semua pelajar kelab UMNO luar negara boleh masuk UMNO tapi melalui cawangan Dataran Merdeka. Jadi sedikit sebanyak bila benda ini berlaku, dia menyebabkan kita yang kita rasa yang nak bergiat aktif sikit-sikit ni, kita rasa macam UMNO ni macam ada satu parti yang kroni dia saja. Kalau bukan kroni dia tak boleh masuk. Jadi itulah yang menyebabkan sentimen orang rasakan bahawa UMNO ni terlalu eksklusif pada ketika itu. Jadi bila UMNO ni kalah, hari itu 2018 UMNO kalah, saya merasakan ini peluang yang terbaik untuk kita ubah persepsi itu. Dan buktinya, macam saya kata, hari ini kan, tak boleh ubah satu batas betul, memang tak boleh ubah. Apa yang nak ubah sebenarnya, banyak perkara yang perlu diubah. Tetapi kalau kita lihat, sekurang-kurangnya ada sedikit perubahan, inilah sebenarnya membuatkan sinar harapan. Bahawa UMNO ini sebenarnya adalah parti yang boleh diubah. Bukan langsung tak boleh ubah, bukan jumuk dah. Tapi parti yang buat. Dan saya personally lah saya maklumkan, walaupun Presiden UMNO ketika ini dihujani dengan pelbagai tumahan, tapi satu perkara yang saya sangat respect dengan Presiden ini adalah Presiden ini adalah orang yang buat apa yang dia cakap. Dia kata kalau dia nak buat perubahan UMNO ini, walaupun terpaksa berhadapan dengan warlord, akhirnya Presiden telah membuktikan di Pilihan Raya Negeri Melaka dan Pilihan Raya Negeri Johor. Berapa ramai warlord dalam negeri Melaka yang tidak bertanding ketika itu. Berapa ramai warlord dalam negeri Johor tidak bertanding ketika itu. Jadi ini walk the talk yang mana saya rasa inilah sebenarnya. Sedikit sebanyak kita dah nampak ada bibit-bibit perubahan dan sinar harapan. Yang mana sinar harapan inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Dan saya percaya momentum untuk PRU 15 ini, dengan keyakinan saya kepada kepimpinan Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, bahawa akan ada sesuatu yang lebih baik yang akan ditawarkan oleh UMNO. Jadi UMNO yang ada hari ini bukanlah UMNO yang seperti yang dimomokkan dulu. UMNO hari ini adalah jauh lebih baik daripada yang sebelum ni. Saya sebagai orang bukan orang yang memegang jawatan dalam parti ketika UMNO sebelum itu, yang melihat UMNO dari luar, dan bila saya masuk sini, saya rasa pertama saya mesti make sure that apa yang saya rasa tentang UMNO ni saya kena ubah. Dan alhamdulillah persepsi itu berubah. Dulu orang rasa susah nak jumpa wakil rakyat kat mana-mana pun. Tapi hari ini bila kita jadi wakil rakyat UMNO, kita kena pastikan rakyat mudah jumpa kita. Dulu orang rasa macam-macam nak jumpa ni, ada birokrasi. Jadi hari ini kita pastikan bahawa kita antara gap dengan rakyat tu tidak ada langsung. Jadi bukti UMNO berubah tu adalah saya dan kawan-kawan. Saya tak suka bercakap tentang orang lain, saya bercakap tentang diri saya. Kalau saya ni jahat, buruk saya, maka buruklah parti saya. Tapi kalau tuan-tuan boleh nilai kan, kalau macam mana bagusnya atau baiknya saya ni buat kerja, itulah yang parti saya ajar. Tidak ada yang lain. Allahu Akbar. Saya bersedia dari segi aspek. Tetapi siapa calon sekalipun yang mewakili Parlimen Jasin, kita akan sokong siapa yang parti bawa. Tetapi saya percaya pada kepimpinan parti boleh menilai dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Kali ini UMNO hanya ada satu tujuan, iaitu untuk memenangi pilihan raya. Macam mana nak memenangi pilihan raya? Mesti memenangi hati rakyat. Bagaimana nak memenangi hati rakyat? Mestilah mencari calon yang dekat di hati rakyat. Dan saya percaya UMNO ada ramai orang calon itu. Dan saya percaya dengan kepimpinan yang ada sekarang ni, mereka berani untuk buat perubahan. Kalau saya lah dipilih ahli Parlimen Jasin, Allah. Ready memang ready. Kita tetap juga jalan. Kalau nak kata 100%, kalau hari ni dipukul gendangnya, besok kita dah boleh masuk perang. Maksudnya kesiapsiagaan kita tu bukan sebagai saya, tapi sebagai jentera. Saya mewakili jentera UMNO, pemuda UMNO Jasin, pemuda BN Jasin, Melaka, dan juga di dalam kawasan Melimau sendiri pun kesiapsiagaan kita di tahap yang sangat tinggi, dan kita menunggu at any time saja. Tapi dengan satu syarat,
pilihan raya itu mestilah bukan buat masa ketika banjir. Itu yang mestinya. Untuk menawarkan diri, bagi saya bukan jenis yang macam itu. Saya serahkan kepada kepimpinan. Jika kepimpinan merasakan bahawa saya yang layak, sila, saya bersedia at any time. Tapi kalau kepimpinan rasakan ada yang lebih layak daripada saya sanggup membawa siapa yang lebih layak dari saya. Bagi saya, mendapat calon atau tidak itu bukanlah keutamaan, tetapi keutamaan saya adalah untuk meyakinkan rakyat bahawa kali ini UMNO benar-benar berubah. Kali ini kita yang telah diamanahkan oleh UMNO ini membawa sesuatu kepada rakyat. Allah, ada betul, saya ada ni. Antara boleh jadi Menteri Belia dan Sukan lah, boleh jadi Menteri Kesihatan lah. Kalau ditanya saya sejujurnya, kalau lah saya ni kita cakap ni je. Saya lebih prefer menjawat jawatan Menteri Kesihatan. Sebab apa? Kesihatan ni adalah bread and butter saya. Kesihatan ni adalah kehidupan saya. Jadi mungkin itu akan lebih mudah, saya lebih faham banyak perkara berbanding dengan Menteri Belia dan Sukan. Walaupun saya orang muda, tapi of course dia ada banyak lagi ni. Walaupun saya juga pernah berkhidmat untuk Menteri Belia dan Sukan sebelum ni, tapi itu rezeki. Kalau diberi pilihan, kalau tak diberi pilihan, kalau tak dicalonkan pun saya okey je. Jadi bagi saya, sebab apa, kesihatan ini dia perlukan orang yang benar-benar memahami tentang sektor kesihatan. Tak semestinya doktor. Kadang-kadang doktor pun not performing very well, tapi dia mestilah orang yang menjiwai kesihatan. Macam mana YBKJ sekarang ni, walaupun dia bukan doktor, tapi YBKJ ni dia orang yang boleh memahami, dia fast learner. Jadi setiap apa yang dia cakap tu, kita sebagai orang medik ni boleh terima. This is true. Jadi bila kita berada kat dalam keadaan tu, saya rasa kelebihannya adalah bila orang yang benar-benar memahami sektor kesihatan. Sebab saya ni pernah duduk dalam sektor hospital, pernah berkhidmat di klinik kesihatan, dan juga saya pernah berkhidmat untuk hospital swasta. Saya pernah jadi COO Putra Hospital. Jadi semua angle tu saya dah merasai. Esko kesihatan ni sebenarnya saya rasa dia lebih mudah. Sebab apa? Bila saya berinteraksi dengan pengarah, timbalan pengarah dan semua ketua jawatan ni, mereka pun rasa senang. Sebab apa? Saya tahu banyak perkara sebab itulah kerja saya dulu. Jadi bila kita berada di situ, jadi kita dah tahu this is ada loophole kat sini ada loophole. Jadi bila kita berada dalam position ni, sebab tu saya buat. Jadi loophole yang pertama, saya kata, saya duduk di KK setahun setengah, saya nampak rentetan, rungutan daripada warga emas, mereka terpaksa tunggu lama. Jadi apa kata kita buat laluan khas? Bincang-bincang boleh dilaksanakan. Dan juga bila kita tengok, sebenarnya dari segi kesihatan ni, AED ni penting. Jadi sebab tu saya sampai ke Penang. Saya pertama sekali saya jadi dalam tempoh sebulan tu saya pergi Penang. Sebab Penang dah jalankan dulu lama oleh Dr. Afif masa Esko Kesihatan dulu. Jadi saya duduk, saya bincang, saya kata ini boleh dilakukan di Melaka. Tapi kekangan Melaka ketika ini adalah dari segi kewangan. Mana nak cek duit? Jadi kita duduk dengan antara tim-tim, kita tak perlu keluarkan duit kerajaan, tapi minta agensi yang beli. Satu agensi beli 10,000. Jadi semua mampu nak beli. Jadi it's a win-win situation. Begitu. Dan juga ada 2-3 sekarang ni, itu saya menengok dari segi di segi ekonomi negeri Melaka ni yang saya lihat adalah kita memerlukan ekonomi tourism. Tapi bukan semata-mata tourism. Dia mesti datang dengan health tourism antaranya. Jadi untuk boost up the health tourism dalam negeri Melaka ni, saya kata kita mesti ada bukan hospital, tetapi sub-specialist hospital ataupun hospital sub-pakar. Yang mana kalau hospital biasa, hospital pakar ni, di Indonesia pun ada hospital pakar. Di Thailand ada hospital pakar. Di negara Santau ada hospital pakar. Tapi mereka ni kekurangan sub-pakar, maksudnya yang pakar kepada pakar. Jadi sebab tu hari tu saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, saya buatkan paperwork, saya nak buat CVS Center Melaka. Maksudnya dia macam IJN Melaka. Dulu saya paper ni pernah dibawa zaman Ketua Menteri yang sebelum Datuk Idris.
Tapi paper tu tertangguh begitu saja. Jadi saya buka balik, saya tengok, saya nilai balik, saya kata perkara ni boleh buat. Dan alhamdulillah kita dah dapat persetujuan daripada investor kita nak invest untuk bina hospital subpakar ni, bukan swasta secara ni, dia adalah collaboration dengan Kerajaan Negeri Melaka. Maksudnya hospital ini adalah kepunyaan Kerajaan Negeri Melaka dan juga kepunyaan swasta. Jadi dua, kita ada hak kat situ. Jadi hospital ni yang kita nak buat macam IJN ini tapi dalam skala yang kecil sikit dah dimeterai. Maksudnya persetujuan tu dah ada. Sekarang ni dalam final phase untuk kita tengok dari segi terms and condition antara dua-dua pihak. Kalau dua-dua setuju dan kita akan sign the MOU. Dan alhamdulillah insya-Allah dalam tempoh 5 tahun di Negeri Melaka ni akan ada satu hospital subpakar jantung. Jadi kalau subpakar jantung ni, kalau kita tengok di dalam Semenanjung ni, kebanyakan pesakit dari Melaka, hospital Melaka tak ada subpakar jantung. Mereka terpaksa refer ke hospital sedang ataupun IJN. Daripada Johor, separuh dari Johor pergi ke Johor Bahru dan separuh lagi terpaksa pergi ke IJN. Jadi kalau hospital subpakar Melaka ini dilakukan, jadi dia subpakar hanya jantung saja, dia macam IJN. Jadi kita akan tarik peluang orang-orang pesakit daripada Johor, Negeri Melaka, separuh Negeri Sembilan ke sini. Dan hari ini kalau Kak Lina tengok, bila kita buka border saja, daripada bulan 5 sehinggalah bulan 9 yang baru-baru ni, jumlah pelancong yang datang melalui Indonesia yang lalu ferry aja, ni ferry saja, ni bukan dari flight ni. Kita dapat ni adalah hampir 17,000 orang. Daripada 17,000 tu, 30% daripada 17,000 tu adalah pelancong kesihatan yang mendapatkan rawatan kat sini. Jadi sebenarnya market kita ni besar dari segi sektor pelancongan kesihatan, terutama di Riau, di Dumai, Bengkalis, Pekanbaru. Dan sebab tu hari tu saya minta bincang dalam MKN, Batik Air dah setuju, kita dah beroperasi flight daripada Melaka terus ke Pekanbaru 45 minit. Dan alhamdulillah flight ni sejak daripada 12 bulan 9 sehinggalah yang ke hari ini penuh setiap hari. Nah, maksudnya demand is there. Jadi kita Melaka ni kena cari sektor ekonomi dari segi situ. Sebab Melaka tak macam Pahang banyak tanah, Johor banyak tanah, Selangor banyak tanah. Melaka tak ada tanah dah. Tetapi Melaka mesti ambil kek ekonomi dari segi sini. Sebab itulah itu yang saya buat saya ni. Kita dah ni alhamdulillah kita dah berjaya. Sekarang ni dalam proses nak memeterai MOU. InsyaAllah lah saya rasa impian rakyat Melaka ni akan boleh kita lihat termeterai dalam tempoh 5 tahun ni. Untuk tengok ada hospital subpakar jantung di Melaka. Pun nak buat waktu banjir. Tidak ada satu parti pun nak buat waktu banjir. Tetapi bila waktu banjir? Kalau ikutkan meteorologi, kata banjir ni berlaku pada hujung bulan 12. Pada bulan 12 ataupun awal bulan 1. Jadi kalau boleh janganlah buat kat situ. Kalau awal, mungkin bulan 11 boleh buat. Mungkin hujung bulan 10 boleh buat. Tetapi sememangnya tidak ada satu parti pun yang nak buat pilihan raya ketika banjir. Dan saya mohon juga, orang yang tak nak buat ialah, UMNO memang betul lah tak nak buat. Saya mohon menyeru rakan saya di Pembangkang juga. Ya, kita setuju tak nak buat ketika banjir. Tapi kalau ketika banjir, jangan tak nampak muka. Janganlah tak nampak. Kadang-kadang saya terfikir juga, kalau buat pilihan raya ketika banjir ni, untung juga. Sebab ketika itulah ramai orang so-called pemimpin datang nak bagi bantuan. Kalau banjir sekarang ni nak dapat bantuan, mungkin dapatlah sikit-sikit. Kalau mungkin masa tu pilihan raya, mungkin bot pun orang boleh bagi ketika tu. Tapi of course, pendirian saya tetap tegas. Waktu banjir kita memang tak minta. Siapa nak buat? Tak ada siapa nak buat. Tetapi banjir bila? Kita pun tak tahu. Kalau berdasarkan kajian meteorologi adalah bulan 12. Tapi kalau pilihan raya dilakukan pada hujung bulan 10 atau awal bulan 11, bukan masa banjir, tak ada masalah. Kalau kata pun masa tu banjir dan kita dah bubar, kita pun ada banyak klausah, boleh disiapkan darurat dan selepas tu pun boleh buat pilihan raya. Bagi saya sekarang ini ambil contoh Kerajaan Negeri Melaka dan Johor. Kerajaan Melaka dan Johor ini apabila mendapat satu kestabilan. Maksudnya dulu kita bentuk kerajaan dengan bantuan daripada Bersatu dan juga bantuan daripada Bebas. Akhirnya kita nak buat polisi kerajaan itu sukar.
Sebab apa? Ada pihak yang perlu kita jaga. Termasuklah di pihak kampung. Di pihak kampung, untuk JPKK, pengurusi, orang UMNO, setiausaha, orang bersatu, timbalan, orang PAS. Bila mereka ini duduk dalam kampung, mereka ada pendirian masing-masing. Jadi ini menyukarkan pelaksanaan polisi. Jadi akhirnya, kerja tak boleh nak buat. Tapi Alhamdulillah, kesan dan rentetan daripada PLN Negeri Melaka ni, semua kerjanya teratur. Contoh bukti yang ada adalah hampir 100% manifesto Kerajaan Negeri Melaka yang telah kita war-warkan tu telah terlaksana di Melaka. Keadaan ekonomi negeri Melaka pun makin meningkat. Malah kalau kita tengok di Johor, jumlah FDI di Johor adalah negeri yang tertinggi sekali dalam Malaysia setakat ni. Jadi bila melihat daripada segi kestabilan ini berlaku, maka kepercayaan daripada pelabur pun akan lebih tinggi. Dan juga kita orang kerajaan ni nak buat kerja pun mudah. Kalau kita dalam satu kapal ada 2-3 kepala, tak boleh juga. Jadi seelok-eloknya dengan keadaan yang sekarang ni pun saya rasa Bersatu pun dengan kata dah tak nak sokong bajet, dah bantaikan Perdana Menteri. Pakatan Harapan pula tak nak pilihan raya tapi macam tak nak sokong bajet juga. Saya rasa dah macam ni punya cacar marbah. Lebih baiklah mandat ni kita serahkan balik kepada rakyat. Tapi jangan buat masa banjir, buatlah sebelum banjir. Jadi kalau diserahkan kepada rakyat, siapa yang rakyat pilih ketika itu, dan kita pun dah ada akta anti lompat parti. Ini bagus. Inilah yang memang saya minta daripada awal, daripada 2018 lagi saya minta. Dan akhirnya kerajaan Datuk Ismail Sabri yang melaksanakan. Bila ada akta anti lompat parti, jadi kalau parti A menang, parti A lah memerintah 5 tahun. Tak cukup baik, rakyat tukar parti B. Tak cukup baik, tukar balik. Sebab apa? Rakyat sekarang dia dah ada pendedahan demokrasi yang sangat tinggi. Rakyat bukan lagi zaman dulu letak songkok pun dia akan undi songkok. Tidak lagi. Rakyat dah ada pilihan masing-masing. Jadi kita serahkan balik dan saya percaya kalau kita lakukan PRU sama ada dalam tahun ni atau tahun depan, ini adalah lebih baik sebab apa? Rakyat perlu mandat perlu diserahkan kembali kepada rakyat. Pertama, itu hanyalah sekadar rumor saja. Saya berada dalam mesyuarat ahli mesyuarat Exco, tidak pernah langsung dibincangkan mengenai nak jatuhkan ketua menteri, nak naikkan CA, nak naikkan CP. Tak pernah langsung. Tidak pernah langsung. Saya boleh mengesahkan. Kalau belakang saya tak tahu, tapi saya selaku Bendahari UMNO Negeri Melaka, selaku ahli Majlis Mesyuarat Negeri Melaka, naib ketua pemuda Negeri Melaka, kami tidak pernah dibincangkan perkara ini. Bagi kami, apa yang kata parti, itulah. Kalau A, A lah. B, B lah. Jadi, kalau kata nak berlaku sekalipun, biarlah ia mendapat kedua-dua belah pihak dan dipersetujui oleh parti. Tapi, setakat ini tidak ada. Dan saya percaya, ramai orang ni, dia dah cemburu. Dia dah tak tahu apa benda dia nak cakap lagi tentang Negeri Melaka ni. Jadi, dia akan cocok sana, cocok sini. Kalaulah katalah orang nak bercakap, ada CA ni nak jadi ketua menteri, sudah tentu dia akan jadi ketua menteri dari awal. Kalau kata nak jatuhkan Datuk Sulaiman, dah tentu Datuk Sulaiman akan jatuh kalau ada ura-ura. Buat apa nak tunggu lama sangat, kan? Jadi setakat ini tidak ada langsung ura-ura ataupun perbincangan mengenai siapa nak menggantikan siapa. Setakat ni kami masih lagi tetap Ketua Menteri adalah Datuk Seri Sulaiman Ali, Ketua Pengurusi Perhubungan adalah Datuk Seri Rauf. Itu dua direction. Datuk Seri Rauf handle politik, Datuk Seri Sulaiman handle pentadbiran negeri. Saya sebagai orang parti selesa dengan Datuk Seri Rauf, saya sebagai ahli mesyuarat negeri selesa dengan Datuk Seri Sulaiman. Jadi isu itu tidak pernah timbulkan. Yang ditimbulkan ni adalah orang yang sakit hati bila tengok kestabilan ini. Itu je lah. Dan saya percaya Datuk Seri Sulaiman Ali, Datuk Seri Abdul Rauf adalah orang parti. Dia akan akur dengan parti. Parti kata AA. Setakat ini parti kata Datuk Sulaiman Ali sebagai Ketua Menteri, Datuk Seri Rauf sebagai Pengurusi Perhubungan. Maka itulah direction. Melainkan besok kalau tiba-tiba kalau tu mana tahu tiba-tiba parti kata nak melantik Adli jadi Ketua Menteri, dan kita lainlah pula kan. Lainlah. Jadi setakat ini di Negeri Melaka aman damai, tak ada apa, dan saya dan kawan-kawan lain fokus nak membantu rakyat. Itu je. Orang yang sakit hati dan kalangan parti sendiri yang tidak relevan. Yang mana orang-orang ni yang banyak bercakap ni adalah orang yang kalah. Orang yang tak ditandingkan. Bukanlah saya nak menghina, tetapi
sebenarnya kami yang diberikan mandat ini tidak ada apa-apa, tapi orang luar pula yang lebih-lebih. Jadi sebenarnya cukup setakat ni dalam parti ni cukuplah. Kita bukan lagi nak memecahkan parti. Kita nak fokus pada yang satu. Kita nak mandat dah diterima, maka tugas kita adalah untuk melaksanakan mandat tu. Tapi Wali memang pernah dengar lah yang perkara ini. Semua orang pernah dengar kan? Tapi saya mengesahkan tidak ada langsung perbincangan. Saya tak pernah menggunakan saya sebagai anak kampung adalah modal politik saya. Sebab buktinya adalah klinik saya ni dah ada awal tahun 2019. Daripada 2019 itulah trademark saya, anak kampung untuk kampung, sebab memang impian saya untuk saya serve pada orang kampung. Saya tak pernah bermimpi untuk serve sebagai wakil rakyat. Saya punya impian adalah saya dah jadi doktor, at least kurang-kurangnya saya dah buka klinik. At least kalau paling tinggi pun saya kata saya ada hospital lah untuk orang kampung lah. Dan memang klinik ni kalau tengok rata-rata dalam kawasan Jasin ni, ubat yang termurah klinik saya lah. Antara tu sebab kita tengok margin tak nak ambil besar. Yang penting kita nak bantu orang. So bila dipilih pilihan raya, orang tanya apa kita nak buat, doktor? Saya kata kita jadi diri kita. Jangan jadi diri orang lain. Jadi diri kita, biarlah apa diri kita. Kita orang kampung untuk orang kampung. Anak kampung untuk orang kampung. Sebab apa? Saya punya ni, saya takkan lari dengan orang kampung saya. Saya takkan pernah lari orang kampung. Inilah tanah lahir saya. Kalau Melimau, inilah saya. Kalau orang Jasin, orang nak cari saya, sinilah saya. Saya takkan lari. Jadi ketika kalah pun saya tak lari, apatah lagi ketika menang. Jadi sebenarnya saya sebab tu bila orang panggil saya yang berhormat, saya rasa pelik pun ada. Saya lebih selesa orang panggil saya yang berkhidmat. Sebab apa? Bagi saya nak dapat yang berhormat tu, you kena khidmat dulu. Jadi saya punya level belum dapat lagi yang berhormat. Saya punya masih lagi saya nak dapat yang berkhidmat tu. Nanti bila yang dapat dah rasa okey, barulah saya rasa selesa orang panggil saya yang berkhidmat, yang berhormat. Saya jangka hayat saya sebenarnya saya pernah tetapkan dengan orang rumah saya. Paling tinggi pun saya rasa cukuplah umur saya 50 tahun. Sebab apa? Kalaulah umur saya 60 tahun meninggal, at least saya ada 10 tahun untuk saya hidup bersama dengan dia dan juga anak-anak saya. Jadi saya memang tetapkan saya punya umur, kalau cukup 50 tahun cukup. Jangan minta lagi lebih lah. Kalau diperlukan lebih, dia kena fikir balik macam mana. Tapi sebab saya bermula awal, bermula pada umur ketika saya 33 tahun. Ketika ini anak saya baru umur 8 tahun dan 5 tahun. Jadi 8 tahun dan 5 tahun ni, mereka ni dibesarkan tanpa ayah yang ada kat rumah sepanjang masa. Memang perit. Anak saya pun dia dah biasa dah saya tak ada. Kadang-kadang sampai saya bila dia kat rumah, dia tanya, kenapa, why you are here? Kenapa tak pergi bantu orang luar kan, dia kata. Sebab dia dah biasa kan gitu. Tapi bagi saya pernah cakap dengan isteri saya, kata 50 tahun is a max lah. Kalau awal Allah kata tak ada awal lagi, okey, saya terima. Sebab tu saya dalam politik saya tidak meminta. Saya akan berkhidmat selagi mana diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka saya willing to let go. Sebab apa? Kalau dulu masa kita selalu bercakap, orang politik tak boleh duduk lama-lama. Orang politik kena bagi ruang dan peluang pada orang muda. Sebab itulah itu yang saya buat sekarang. Walaupun umur saya 34 tahun, saya dah cari dah saya punya pelapis-pelapis. Saya kata, you kena standby. Kalau sekarang umur you 25 tahun, I jadi wakil rakyat pada 33 tahun. Mindat dari masa 8 tahun ataupun kurang dari 8 tahun, you gonna be replaced. Saya kata, jadi saya pun dah groom banyak 2-3 orang. Ada banyak adik-adik ni kita dah groom untuk dia ke depan. Sebab politik ni bagi saya adalah tanggungjawab. Dan tanggungjawab ni, once you done with your tanggungjawab, then you are done. Kan? Dan politik ni juga tak boleh duduk lama-lama. Don't overstay. You overstay, orang tak suka. Walaupun you tak buat apa-apa pun orang tak suka. Jadi bagi saya, daripada sebelum orang tak suka saya, baiklah saya dah tahu, saya dah ada limit time. Okey, kalau tak suka, kalau 50 maksimum, okey. Kalau awal lagi tu, alhamdulillah. Gitulah. Saya tak pernah meminta dalam politik.
Tapi apa yang diamanah kepada saya akan lakukan terbaik yang terhabis baik saya. Sebab saya memegang perkara yang dipertanggungjawabkan adalah menjadi kewajipan kita untuk dilaksanakan sehabis.